Saya buncit, saya a lot of fat lah kata-kata. Kalau bukan saya pakai sarung bomber ni, orang tak kenal abang bomber kan. Kat luar orang tak tegur saya pakai baju bomber ni, orang panggil nak pergi abang bomber, nak pergi bomber. Tapi kalau saya pakai baju biasa, orang tak kenal saya siapa. Macam kita orang tak adalah nak kata training macam yang pejalan kaki tu. Kita orang just duduk atas tu untuk belanja lah orang kata. Anggota bomber sentiasa bertugas untuk membantu dan melindungi orang awam serta haiwan dalam situasi kecemasan. Anggota bomber mesti tangkas berfikir dan mampu bekerja dengan baik dalam keadaan tertekan kerana mereka dikehendaki membuat keputusan segera yang boleh memberi kesan ketara kepada keselamatan orang di sekeliling. Tiada istilah rehat dan fikiran mereka tidak pernah tenang kerana mengetahui sejuta perkara boleh berlaku ketika bertugas. Namun, mereka tetap akan menjalankan tanggungjawab secara profesional tanpa rasa was-was. Walaupun pekerjaan tersebut menuntut tahap fizikal yang tinggi dan kebiasaannya melibatkan kerja-kerja berjam-jam lamanya, Wira Merah ini akan sentiasa menjalani latihan dan penyesuaian fizikal berterusan. Bagaimanapun, peribahasa serampang dua mata cukup sinonim dengan anggota bomber. Manakah tidaknya, kemunculan sekumpulan anggota bomber bertubuh sasa pada sambutan Hari Kebangsaan baru-baru ini mencuri tumpuan ramai. Susulan fenomena itu, Abang Bomber Sado mendapat ramai peminat dalam masa singkat. Pada kali ini, Scoop.my menemu bual 3 Abang Bomber Sado yang terlibat dalam perarakan Hari Kemerdekaan yang lalu. Bagi pegawai Bomber Kanan 2, Sairul Hafiz Said dari Balai Bomber dan Penyelamat Jalan Hantua, beliau mengakui ketika memulakan tugas, dirinya dikategorikan sebagai kurus kredit. Bagaimanapun, semuanya berubah beberapa tahun lalu apabila Sairul yang berasal daripada Pahang memutuskan untuk berbadan sado memandangkan anggota bomber memerlukan kekuatan fizikal dan stamina yang tinggi. Saya dah berkecimpung dalam sukan bina badan ni hampir 12 tahun. Sebab saya mula-mula lapor diri masuk bomber ni badan yang memang kecil. Sampai kena tegur orang kan, badan kurus sangat. Lepas tu ada tengok pun dari segi tugas bomber ni berat. Peralatan yang kita bawa pun pergi ke operasi, ke tempat operasi pun banyak-banyak yang berat. So ada semangat lah untuk jadi lebih strong untuk bertugas masa tu lah. Buat saya rasa itu rasa macam orang memandang kita macam kecil kan. So lagi pun kalau keluar penyelamat kan, orang tengok badan gede je kan. Orang segan pula bila dah macam ni, orang tengok pun nampak imej jabatan tu nampak gah lah. Walaupun latihan diperlukan setiap masa untuk mengekalkan badan sasa, diet seimbang juga memainkan peranan penting dalam mengekalkan kecergasan. Dari segi pemakanan, saya memang jaga makan lah. Jaga makan maksudnya makanan yang betul-betul kurang kolesterol, maksudnya macam nasi basmati saya makan. Lepas tu kurang benda yang berminyak, kurang minum air bergula. Itu memang saya dah biasa. Saya boleh makan nasi kosong dengan ayam rebus pun boleh, tanpa apa-apa kuah. Sebab saya tu macam tu. Kalau saya cuti pun saya jaga makan. Kalau saya makan makanan yang macam yang kotor-kotor sikit, saya akan buat burn balik benda tu dekat gym. Saya akan buat sesuatu lebih dalam masa 2 jam. Banyakkan kardio macam tu lah, dia akan read balik. Tak ada masalah. Segi makan ni saya tak takut pun. Minggu dalam training 4 kali. Sementara itu, bagi pegawai bomber bahagian kejuruteraan, Amir Ikhwan Muhammad Samsudin pula berkata, sebab utama dia mengubah gaya hidup dan mengambil keputusan untuk berbadan sado disebabkan pernah mengalami obesiti. Ia turut didorong kata-kata positif pihak atasan yang menasihatkannya untuk mengamalkan gaya hidup sihat. Dan hari ini, dengan gaya hidup sihat dan cergas, Amir sudah beberapa kali menyertai pertandingan bina badan yang diadakan oleh Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia. Saya start serius dalam sukan bina badan ni pada tahun 2020. PKP lah yang menyebabkan saya serius dalam sukan ni. Sebelum saya start serius, badan saya agak overweight lah. Saya buncit,
saya a lot of fat lah kata-kata. Jadi dapat teguran daripada in charge lah, menyebabkan kita terbakar semangat. Dan masa tu zaman PKP kita tak ada masa banyak, tak boleh keluar, tak boleh enjoy keluar apa semua. Jadi saya ambil masa tu untuk saya fokus dekat bersukan lah, untuk exercise lah. Mula-mula saya tak target untuk masuk sukan bina badan pun, tapi selepas serius dan semangat daripada kawan-kawan menyebabkan saya join. Berapa banyak saya dah join, bermula dengan memang pada tahun 2022 tu lah tahun pertama saya join, tapi saya join banyak pertandingan pada tahun lepas. Bermula daripada Mr. Fix rakan muda, sukan bomba, Mr. Badan Cantik Pucung, Mr. Putrajaya. Ada 4 tournament yang saya dah join. Waktu saya sizing, berat saya 96 kilo. Pada waktu saya tournament, saya punya berat hanya 74.9. 96 kilo. Masa saya sebelum masuk saya serius saya dalam 80 lebih, tapi full of fat lah orang kata. Then masa saya 96 tu, fat percentage saya dah menurun, cuma full, belum betul-betul lean lah. Bila saya betul-betul lean tu, berat saya dalam lebih kurang 74-75 kilo lah. Waktu on season, saya memang akan perlukan 6 kali seminggu lah, 6 hari untuk saya train, 1 hari saya rehat lah. Tapi kalau off season macam tahun ni, saya off season, saya tak ada target untuk masuk apa-apa tournament apa semua. Saya maintain untuk 4 kali seminggu lah. Competition tahun depan untuk sukan bomba kebiasaannya dalam bulan 6, bulan 7. So saya memang dah mula untuk start dengan pada sekarang ni dah mula nak start lah untuk saya punya preparation lah. Dah start untuk saya punya sizing lah. Saya jangka dalam bulan 9 ni saya akan start untuk size lah. Memori terindah saya apabila saya dapat nombor 4 dalam kategori saya di dalam sukan bomba. Saya tak pernah jangka badan saya boleh se-lean tersebut. Pada waktu itu, fat saya lebih kurang dalam 7%, 6%, 7% je daripada seorang yang sangat tinggi fat percentage. Dan semua kawan-kawan proud, semua kelik-kelik satu negeri memberikan saya pujian. Memang masa tu memori yang paling indah lah dalam bidang sukan bina badan ni. Pegawai bomba dari Balai Bomba dan Penyelamat Sungai Besi, Muhammad Rezwan Haziq Muhammad Yusaimi pula mendedahkan keputusan untuk bergelar Wira Merah dan berjinak-jinak dengan sukan bina badan diinspirasikan dari bapanya. Bapanya Muhammad Yusaimi Zulkifli yang masih berkhidmat sebagai Ketua Zon di Jabatan Bomba dan Penyelamat Kuala Lipis Pahang turut aktif dalam sukan bina badan. Menurut Rezwan, dia tidak menjangkakan begitu ramai hadir memeriahkan perarakan sambutan Hari Kemerdekaan yang pertama kali disertainya dan rakyat Malaysia membangkitkan keterujaan mereka melihat kemunculan Abang Bomba Sado. Okey, dia macam ni. Kalau ikut, dia macam Abang Sado ni, dia bukan unit, dia just kelab. Macam kita orang ada kelab untuk bina badan. So dia tak adalah special macam unit. Macam contoh kalau unit macam motor ni lah sekarang. Unit rim, PPDA, itu adalah unit. Macam kita orang ni just kepada kelab sahaja. So dia tak adalah, dia nak kata buka untuk semua pun tak. Tapi mungkin adalah yang terpilih-terpilih lah macam tu. Abang Sado tu biasanya rakyat lah yang lagi start pada mereka tu, dia orang yang gelarkan kita Abang Sado. Sebelum ni kelab kita nama Kelab Bina Badan Bomba lah. Macam tu. Apabila ditanya mengenai populariti yang datang serentak, pegawai bomba berusia 28 tahun itu cuba mengelak untuk mengulas perkara tersebut. Bagaimanapun, dia mengulangi ia sesuatu yang tidak dapat dielakkan oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat. Sebenarnya kalau cakap tak ada memang tipu lah kan. Tu memang ada. Tapi kebanyakannya bila bomba datang, dia orang sekarang ni, masyarakat sekarang ni selepas viral, bila bomba je datang, dia orang akan oh ni ada ni abang bomba yang viral lah apa semua kan. Tapi biasanya macam lepas kita orang ada kes apa semua, dia orang akan tanyalah, bang ni ada ke abang bomba yang viral kan. Tapi macam saya diam je. Budak-budak lain lah yang nunjuk kita diam lah.
Lepas tu kadang-kadang ada lah yang nak ambil gambar apa semua macam tu lah. So memang dah terkenal. Abang bomba ni nampak lori bomba je lah, dia orang dah mak benda tu. Sampaikan satu masa saya pernah pergi ke kedai, makan. Lepas tu tak tahulah, mungkin orang perasan kot muka saya. Dia tanya saya, abang bukan yang abang viral tu. Lepas tu saya macam tak mengaku lah. Lepas tu dia tunjuk gambar, dan dia pun cakap, tak apa, makan ni saya belanja, dia kata. Sampai tahap macam tu. Menyentuh mengenai tumpuan diberikan terhadap jabatan itu, ketiga-tiga werah merah ini tidak pasti bagaimana ia boleh tercetus. Akan tetapi, mereka berpendapat fenomena itu bermula apabila rakyat sudah mengiktiraf pengorbanan mereka. Macam saya antara yang terbaru lah. Antara yang paling junior lah antara diorang ni. Sebab saya baru masuk bomba, saya rekrut tahun lepas. So saya baru posting dalam bulan 8 macam tu. Yelah bulan 8, awal bulan 8. So nama saya naik untuk pergi perarakan merdeka ni lah. Tapi bukan yang untuk yang berjalan lah, untuk yang duduk atas jentera ni lah. So saya rasa benda ni macam saya terharu sebabnya first saya masuk bomba dan saya terlibat dengan perarakan. Masa tahun tu juga saya pun jadi viral lah. Kita terkejut sebab saya first time duduk atas. So sambutan tu memang luar biasa sangat. So tahun ni pun saya rasa sambutan pun sama je. Sama meriah dengan tahun lepas. Cuma yelah kawasan kat sana mungkin lagi besar lah pada dataran merdeka. So sama meriah je. Okey, start tu bermula daripada tahun lepas. Okey, kami pun tak jangka sebenarnya benda ni. Kan? Dah buat dah setiap tahun kan buat. Tapi tahun lepas tu memang nampak pelik sangat kan. Tengok daripada feedback pada masyarakat tu nampak lagi macam sangat. Itu saya terperanjat sangat tu je. Kalau tanya perasaan saya sebagai seorang anggota bomba, bila kita dipandang tinggi oleh masyarakat, kita akan rasa bangga. Sebelum saya bina badan pun, saya memang terlibat dengan Merdeka Parade tu daripada dulu sebab saya bertugas di bahagian kejuruteraan dan saya yang akan antara anggota yang akan menyiapkan kenderaan, aset-aset untuk pergi ke parade. Mana sebelum parade tu berlangsung, seminggu awal kita dah preparation lah. Touch up, repair, cat, polish, everything kita dah start seminggu awal sebenarnya. Jadi bila parade tu berlangsung dan masyarakat memberi sambutan dan memberi pandang jabatan saya tinggi, saya sangat bangga lah. Biar saya ada ataupun tak ada, kelihatan atau tidak kelihatan di dalam parade tersebut, saya tetap bangga.